Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Yang Muhammad sebut tadi tentang kejayaan sepanjang pelaksanaan dasar koperasi negara sehingga 2010. Cuma saya nak tahu bahawa sepanjang pelaksanaan dasar koperasi negara itu berapa koperasi yang mati ataupun yang berubah dia punya orientasi asal dia daripada koperasi kepada syarikat berhad. Umpamanya bagi saya bahawa sepatutnya koperasi KUB itu sendiri, asas dia koperasi, sepatutnya KUB sepatutnya menjadi satu contoh kepada satu pencapaian koperasi yang sangat tinggi. Tetapi oleh kerana ada krisis berlaku sebelum itu, kerugian saya anggarkan agak ratusan juta semasa pengendalian di bawah koperasi, akhirnya KUB beralih kepada sebagai sebuah syarikat berhad, kononnya atas alasan bahawa sukar untuk menerokai bidang-bidang baru pada waktu itu, di samping masalah-masalah kewangan yang nak diatasi melalui bidang-bidang baru yang mereka dapat daripada projek-projek kerajaan melalui syarikat berhad. Memang banyak KUB berhad ini selepas daripada dia beralih daripada alam koperasi, dia telah mendapat banyak projek secara runding terus untuk buat sekolah melalui anak-anak syarikat dia. Jadi saya nak tahu bahawa berapa banyak koperasi yang ditutup ataupun yang beralih kepada syarikat berhad dan sebagainya. Terima kasih Menteri Ketua, Berhormat Menteri. Semalam ada persoalan berkenaan dengan jumlah caruman yang terkumpul selama hari ini yang disumbangkan oleh koperasi-koperasi sebagaimana yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Menteri bahawa kejap kata 54.3 juta setahun nilai sumbangan tersebut. Dan mengikut maklumat yang saya terima baru sekejap tadi, 12.1 juta memang khas diperuntukkan untuk tujuan pengurusan maktab kerjasama yang sekarang ni untuk ditukar statusnya kepada maktab koperasi Malaysia. Soalannya sekarang, adakah prosedur untuk menguruskan dana caruman ini diperkenalkan sejak daripada penubuhan akta atau pentadbiran akta maktab kerjasama itu, ataupun tujuan kita membawa rang undang-undang atau pindaan ini untuk mengubah atau mengubah struktur caruman ini untuk tujuan penggunaan atau pentadbiran. Semalam saya juga bangkitkan oleh kerana dinyatakan tidak ada melibatkan kesan kewangan di pihak kerajaan. Maknanya caruman ini akan digunakan atau sumbangan ini akan digunakan untuk pentadbiran pengurusan maktab ini. Dan perkara kedua yang saya nak tanya, selama hari ini layanan cukai yang diberi kepada koperasi memang berlainan dan amat baik berbanding dengan layanan yang diberikan kepada syarikat ataupun apa-apa sahaja perniagaan. Walaupun kita tahu bahawa dari sudut peratusan mata cukainya adalah lebih tinggi sedikit berbanding daripada perniagaan-perniagaan biasa. Walau bagaimanapun merujuk kepada pengecualian, memang koperasi menerima atau dilayan begitu baik dari segi pengecualian. Dan belanjawan yang terbaru, cadangan belanjawan 2011 juga menumpukan banyak perkara untuk melayan koperasi daripada sudut treatment cukai atau pelayanan cukai yang begitu baik. Adakah kementerian melihat bahawa kedudukan koperasi boleh dipertingkatkan dari segi kadar keuntungannya? Kalau kita tengok dari segi pembayaran dividen, tidak ada perniagaan yang memberi atau menawarkan kadar dividen yang terbaik selain daripada seperti koperasi. Jadi adakah kerajaan atau kementerian yang berhormat rasa nak tumpukan dalam elemen menstrukturkan pembayaran dividen atau disamaratakan atau ditetapkan satu kadar ceiling untuk pembayaran dividen dalam kaedah memberi manfaat kepada ahli-ahli koperasi? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Mengenai persoalan daripada Yang Berhormat Pokok Sena mengenai berapa jumlah koperasi yang terlibat
di dalam bertukar daripada koperasi kepada syarikat berhad dan sebagainya, saya terpaksa dicek dululah kerana ini soalan yang spesifik dan sebagainya. Dan jawapan tu saya akan bagi secara bertulis kepada Yang Berhormat. Mengenai soalan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Indra Mahkota, sebenarnya prosedurnya tidak ada perubahan, tetap sama. Cuma saya nak menjelaskan sikit tadi. Daripada 54.3 juta tadi, 12 juta adalah untuk pendidikan dan latihan, dan selebihnya adalah untuk aktiviti pengembangan koperasi serta pinjaman pelajaran kepada anak-anak anggota. Tadi saya tak sebut yang pecahan 2 daripada 54.3 tadi. Jadi dari segi prosedur dan sebagainya tidak ada perubahan. Bukan akta ini kita pindah pun tidak ada melibatkan sangat dari segi perubahan kepada prosedur untuk agihan kumpulan wang dan sebagainya. Tentang layanan cukai tadi, untuk makluman Yang Berhormat Datuk Yang Berhormat Indra Mahkota, belum Datuk lagi Yang Berhormat Indra Mahkota, sebenarnya pihak koperasi sedang meminta kepada pihak kerajaan, sedang merayu kepada pihak kerajaan supaya mengurangkan cukai keuntungan yang diberikan kepada koperasi. Kerana seperti saya sebut semalam, cukai yang diberikan, yang dikenakan kepada koperasi adalah lebih tinggi daripada cukai yang diberikan, yang dikenakan kepada syarikat korporat. Koperasi berpandangan tujuan syarikat korporat adalah keuntungan semata-mata. Sedangkan koperasi bukan saja untuk mencari keuntungan, tetapi juga untuk menjaga kebajikan dan kepentingan ahli. Dari segi ada social obligation dan juga dari segi keuntungan pun ada. Keuntungan, lebih banyak keuntungan akan diagihkan kepada ahli. Jadi sebab itulah pihak koperasi sekarang sedang merayu kepada pihak Kementerian Kewangan misalnya, kalau boleh, kalau tidak kurang daripada keuntungan syarikat korporat, sekurang-kurangnya 25% pun sama dengan syarikat korporat. Syarikat korporat tidak ada potongan untuk tabung lain dan sebagainya. Tetapi koperasi, sekejap, saya jadi nervous kalau bangun ni. Jadi sedangkan syarikat koperasi terpaksa tolak lagi 2% untuk pinjaman ataupun untuk tabung pendidikan dan sebagainya. MKM bergerak sendiri sebenarnya. MKM dibiayai oleh duit ataupun daripada kumpulan wang pendidikan yang dipotong daripada ahli dan sebagainya. Jadi sumbangan koperasinya besar. Dan untuk menjawab, saya sekarang pergi kepada jawapan. Cadangan daripada Yang Berhormat adalah supaya kita selaraskan dari segi dividen yang diberi oleh koperasi kepada ahli-ahlinya. Memang benar yang sebaiknya kalau kita berikan dividen yang ditetapkan di setengah-setengah negara, di negara-negara yang mempunyai sistem ataupun sumbangan koperasi yang besar seperti negara Jepun dan sebagainya. Sumbangan dividen kepada ahli adalah rendah, tetapi dia memberi benefit ataupun faedah yang lain kepada ahli-ahli koperasi. Tetapi di negara kita, malangnya ahli-ahli lebih memikirkan untuk mendapatkan dividen yang tinggi setiap kali koperasi untung dan sebagainya. Jadi setakat hari ini SKM masih tidak menetapkan shilling kepada keuntungan yang akan diberi oleh ahli. Walau bagaimanapun, kalau koperasi ingin memohon ataupun ingin memberikan dividen melebihi daripada 10%, ianya mesti mendapat kelulusan SKM dulu. Maknanya kalau Yang Berhormat cakap soal shilling, mungkin secara impliednya, secara tersiratnya shillingnya adalah 10%. Tetapi kita tidak menyekat. Kalau mereka nak beri 20%, terpulanglah kepada ahli lembaga pengarah yang membuat keputusan. Terima kasih Berhormat Menteri. Saya berminat tentang isu koperasi ni sebab saya rasa ramai yang menyedari bahawa potensi pembangunan koperasi ini sangat besar
dalam dua perkara. Pertama, masih banyak ruang yang agak kurang diberi perhatian yang perlu kita eksploitasikan untuk kepentingan bukan saja ahli koperasi, malah ekonomi dalaman secara keseluruhan. Saya memang mengakui perkara ini menjadi minat saya kerana potensi besar ini. Kemudian berkenaan dengan pembayaran dividen tadi, kalau tidak silap saya, dividen biasanya dibayar setelah mengambil kira potongan cukai. Maksudnya tanggungan cukai telah ditolak semasa kepentingan atau keputusan untuk membayar dividen kepada ahli. Maka bermakna ini adalah satu manfaat yang cukup besar kepada ahli-ahli koperasi itu sendiri. Dan saya bertanyakan tentang kedudukan layanan tadi, sebab saya rasa perlu ada satu cadangan yang pihak kami perlu kemukakan juga dalam peringkat ini, kerana koperasi dari segi mata peratusan cukai seperti yang Berhormat beritahu tadi, kepada saya, cadangan saya adalah lebih mustahak atau lebih baik kita tumpukan kepada kesan akhir dia. Mana yang lebih kita tumpukan? Layanan cukai atau peratus cukai yang rendah tetapi obligasi atau keseluruhan bayar cukai itu tinggi, ataupun mata cukai ataupun peratusan cukai tinggi tetapi kesan akhirnya koperasi membayar cukai yang rendah akibat koperasi diberi layanan yang baik seperti pengecualian dan sebagainya. Dalam kes contoh macam belanjawan yang lepas, koperasi diberi ruang yang besar untuk mendapat faedah apabila boleh ditolak daripada keuntungannya, seperti manfaat inovasi teknologi hijau sebagai contohnya. Maka kesan akhirnya koperasi dilihat yang membayar cukainya cuma tak sampai 3% atau 4% daripada keseluruhan 8,000 koperasi. Saya rasa ini lebih baik daripada kita memohon kepada kerajaan atau Kementerian Kewangan untuk menurunkan lagi kadar cukai masing-masing, sebab kesan akhirnya lebih manfaat untuk mendapat layanan atau mendapat faedah-faedah pengecualian. Saya rasa saya cadang begitulah. Saya rasa tak perlu rasanya untuk memohon peratusan, tetapi lebihkan kepada manfaat-manfaat dari sudut lain yang boleh membantu kesan akhir mendapat dividen lebih tinggi. Saya rasa itu lebih baik sih. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Memang dari segi layanan kerajaan kepada koperasi ini adalah begitu baik sekali. Misalnya dari segi threshold dengan izin kepada koperasi-koperasi di dalam membayar cukai. Dia ada threshold dia, maknanya kurang, kalau keuntungan yang diperolehi kurang daripada thresholdnya yang ditetapkan, maka koperasi tidak perlu membayar cukai dan sebagainya. Walaupun seperti yang saya sebutkan tadi, bahawa ahli koperasi masih berpandangan bahawa jika mereka boleh disamakan dari segi pembayaran cukai tadi, kalau dapat disamakan dengan syarikat korporat, ianya lebih baik kepada koperasi, kerana koperasi menganggap bahawa mereka bukan saja mencari keuntungan tetapi memberikan kelebihan kepada ahli dari segi menjaga kepentingan sosial dan sebagainya. Walaupun pandangan Yang Berhormat itu akan kita ambil sebagai cadangan yang akan kita bawa kepada pihak kerajaan dan sebagainya. Saya ingin merujuk kepada pandangan daripada Yang Berhormat Kuala Kedah dan juga Yang Berhormat Jasin mengenai cadangan penubuhan bank koperasi oleh Angkasa, yang mana agak membimbangkan. Saya percaya Yang Berhormat Kuala Kedah bimbang, takut akhirnya Angkasa yang sebelum ini tidak pernah ada background pun dari segi pengurusan bank, terlibat dengan bank dan sebagainya. Saya faham pada pandangan dan kegusaran yang ditimbulkan tersebut. Untuk makluman Yang Berhormat, penubuhan bank ini adalah perancangan awal oleh Angkasa. Peringkat awal ini Angkasa akan menubuhkan koperasi kredit saja, belum lagi menubuhkan bank. Ianya akan menubuhkan menubuhkan koperasi kredit yang besar, misalnya gabungan daripada beberapa koperasi, seolah-olah macam credit unions, akan ditubuhkan kredit, koperasi kredit. Sekarang pun dah banyak koperasi kredit di seluruh negara. Jadi peringkat awal ni biar kita akan lihat dulu sejauh mana kemampuan Angkasa untuk menguruskan koperasi kredit. SKM akan memantaunya.
Dan kita pun telah memberi arahan kepada pihak angkasa, jika mereka ingin menubuhkan koperasi kredit, ianya mesti diurus tadbir oleh golongan profesional yang terdiri daripada, jangan ambil daripada pegawai-pegawai angkasa saja yang nak menguruskan koperasi kredit, yang nak jadi bank ni. Kita ambil daripada golongan profesional, daripada luar dan sebagainya. Dan selepas itu, apabila kita lihat kejayaannya, barulah kita akan memperakukan kepada bank negara. Itu pun terserah pada bank negara juga. Bank negara akan melihat juga kemampuannya. Kalau didapati bahawa angkasa tidak berkemampuan, maka mungkin pihak bank tidak akan beri kelulusan dan sebagainya. Ya, Sebab untuk sekejap tu sekejap lagi saya jawab. Untuk menubuhkan bank, ianya mesti mendapat kelulusan daripada bank negara juga, dari segi nama bank dan sebagainya. Jadi peringkat awal ni bergerak secara koperasi kredit, dan fokus kalau bank ini dibenarkan, fokusnya adalah kepada yang pertamanya untuk koperasi-koperasi, untuk membuat pinjaman kepada bank koperasi angkasa nanti. Yang keduanya, mereka akan beri fokus kepada luar-luar bandar. Kita lihat banyak bandar-bandar kecil yang langsung tidak ada bank. Saya pergi ke Sarawak baru ni, pergi ke Sarawak di kawasan-kawasan pendalaman. Koperasi banyak, ahli koperasi banyak, tetapi satu bank pun tak ada. Padahalnya, and then mereka terpaksa naik bot dan sebagainya untuk keluar bandar sampai 2 jam, 3 jam, tetapi tidak ada bank dan sebagainya. Setakat ini mungkin kita gunakan bank rakyat untuk mewujudkan wakil khidmat mereka saja. Tapi mereka nak bank in duit dan sebagainya tak boleh. Nak pinjaman memang jauh sekali. Jadi sebab itulah kita mengharapkan bank rakyat ini, bank angkasa ini akan memenuhi lompang-lompang ataupun loophole di kawasan-kawasan luar bandar yang tidak mempunyai institusi seperti bank dan sebagainya. Terima kasih Yanto. Saya takut tadi ketinggalan, iaitu isu yang saya persoalkan tentang berapakah koperasi yang terpaksa ditutup. Boleh menggambarkan kepada kita macam mana dia tutup tu kerana dia tidak aktif maka dia tutup, atau dia tutup kerana ada isu-isu undang-undang ataupun criminal breach of trust. Saya mohon sikit bagi figure tu. Cik Muhammad, semalam saya dah sebut di dalam jawapan saya. Jadi saya kena cek balik lah. Semalam saya dah jawab dah semalam. Ya, koperasi yang ditutup, yang diambil tindakan oleh SKM, yang dah digantung, jumlahnya saya dah sebut dah semalam. Saya dah sebut. Ya. Cek. Penjelasan sikit. Wait. Penjelasan Okey, sekejap mengenai modal pusingan. Boleh lah saya sebut kepada Yang Berhormat Parit Bunta tadi. Ada sebanyak 95 koperasi yang mempunyai masalah. 7 adalah di dalam siasatan ini tahun 2010. 4 diperintah di bawah Seksyen 69 pemerintahan pemecatan ke atas ahli lembaga pengarah. Ada 3 pemerintahan penggantungan lembaga koperasi sebanyak 17, pembubaran lembaga sebanyak 20, pembekuan akaun ada 4, perlantikan pentadbir. Ini macam kohilal lah dulu, kita lantik pentadbir. Pelantikan pentadbir ada 2, laporan kepada polis ada 1, penyiasatan ada 37. Jadi ada koperasi yang tidak aktif tadi yang dibangkitkan tadi 8% saja, iaitu 651 buah. 50-nya dibatalkan pendaftarannya, telah pun dibatalkan. 601 telah diberikan bimbingan untuk pemulihan. Jadi itu statistik dia. Mana ada statistik. Ya, sila. Betul. Merujuk kepada tabung modal pusingan ni, adakah dihaskan untuk pembangunan koperasi ataupun koperasi boleh menggunakan tabung itu untuk memberi pinjaman kepada anggotanya? Terima kasih. Kedua-dua je sekali, Mat. Kedua-dua sekali.